Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan teruskan lagi video pada kali ini dengan subtopik jenis-jenis sisi 4. Apa yang dimaksudkan dengan sisi 4 ialah bentuk yang mempunyai 4 bucu dan 4 sisi. Okey, di sini ditunjukkan sisi dan juga bucu bagi suatu sisi 4. Jenis sisi 4 yang pertama ialah segi 4 sama. Okay, dalam satu segi 4 sama, kita boleh perhatikan bahawa panjang sisi bagi keempat-empat sisi adalah sama. Okay, dalam gambar rajah ini, panjang sisi ialah 5 cm dan kita boleh gunakan palang ini bagi menunjukkan sisi yang sama panjang. Okey, apabila keempat-empat sisinya sama panjang dan kita dapati bahawa sudut pedalamannya juga adalah sama saiz. Okey, sama saiz. Hasil tambah sudut pedalaman bagi sisi 4 ialah 360 dibahagi dengan 4 bersamaan dengan 90 darjah. Okey, bermaksud setiap sudut pedalaman sisi 4 ataupun segi 4 sama adalah sudut tegak, iaitu 90 darjah. Kemudian kita akan lihat berkenaan dengan paksi simetri. Okay, kalau kita lipat di bahagian tengah-tengah, bahagian kiri dan kanan akan bertindih. So, ini adalah paksi simetri yang pertama. Yang kedua adalah garisan mendata. Kalau kita lipat juga akan bertindih, paksi simetri yang kedua. Kemudian kalau kita lipat di sepanjang bucu juga dia akan bertindih. Dan bucu yang kedua juga akan bertindih. So, segi 4 sama mempunyai 4 paksi simetri. Kemudian kita lihat berkenaan dengan pepenjuru. Okay, ini adalah pepenjuru yang pertama dan ini adalah pepenjuru yang kedua. Okay, cikgu harap kamu masih ingat apa yang dimaksudkan dengan pepenjuru, iaitu garis lurus yang menghubungkan mana-mana bucu yang tidak bersebelahan. Dan kalau kita perhatikan, pepenjuru bagi segi 4 sama dia akan membahagi 2 sama di antara satu sama lain pada sudut tegak. Okey, kat tengah tu adalah sudut tegak. Okey, cikgu akan bacakan ciri-ciri penting bagi satu segi 4 sama. Yang pertama, semua sisi sama panjang, semua sudut pedalaman sama saiz iaitu sudut tegak 90 darjah, mempunyai 4 paksi simetri, dan pepenjuru sama panjang dan membahagi 2 sama di antara satu sama lain pada sudut 90 darjah. Sisi 4 yang kedua ialah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat mempunyai 2 pasangan sisi yang sama panjang. Okey, bahagian atas dan bawah akan sama panjang. Kemudian bahagian kiri dan kanan merupakan satu lagi pasangan sisi yang sama panjang. Okey, kesemua sudut pedalamannya bernilai 90 darjah. Kemudian merujuk kepada paksi simetri, kalau kita lipat di tengah-tengah secara menegak dia akan bertindih. So, ini adalah paksi simetri yang pertama. Kemudian kalau kita potong ataupun kita lipat di sepanjang garis yang mendata juga akan overlap ataupun bertindih di antara satu sama lain. Okey, tetapi kalau kita potong di bahagian pepenjuru dia tidak akan bertindih. So, segi 4 tepat mempunyai hanya 2 paksi simetri. Okey, dan garis yang berwarna hitam ini adalah pepenjuru yang pertama dan ini adalah pepenjuru yang kedua. Okey, sama seperti segi 4 sama, kedua-dua pepenjuru akan membahagi 2 sama di antara satu sama lain. Cuma bezanya dengan segi 4 tepat ialah sudut di sini bukan 90 darjah. Okey, sudut tu lebih daripada 90 darjah. Okey, berikut adalah ciri-ciri penting segi 4 tepat. Yang pertama, sisi bertentangan adalah selari dan sama panjang. Yang kedua, semua sudut pedalaman adalah sama iaitu sudut tegak 90 darjah. Yang ketiga, mempunyai hanya 2 paksi simetri dan pepenjuru sama panjang dan membahagi 2 sama di antara satu sama lain tetapi bukan pada sudut 90 darjah. Seterusnya kita akan beralih kepada segi 4 selari, dan segi 4 selari ini kalau kita nak imagine bagaimana keadaan bentuknya, segi 4 selari ini seolah-olah sebuah segi 4 tepat yang telah dipenyekkan ataupun awak dah tolak segi 4 tepat tersebut.
Okey, awak ada satu segi empat tepat, kemudian letakkan tangan di bahagian hujung dan tolak ke hadapan. So, dia akan penyek dan membentuk sebuah segi empat selari. Okey, bagi satu segi empat selari, sisi yang bertentangan adalah selari dan sama panjang. Okey, kiri kanan, kemudian atas dan bawah juga adalah selari dan sama panjang. Dan salah satu daripada ciri penting segi empat selari ialah sudut yang bertentangan mempunyai nilai yang sama. Okey, A, dan sudut yang ini, sudut yang bertentangan juga mempunyai nilai yang sama. Okey, tiada paksi simetri itu merupakan satu lagi ciri penting bagi segi empat selari. Dan garisan yang berwarna biru ini adalah perpenjuru yang membahagi dua sama di antara satu sama lain, tetapi bukan pada sudut 90 darjah. Okey, segi empat selari, sisi bertentangan adalah selari dan sama panjang. Kemudian sudut bertentangan adalah sama. Yang ketiga, hasil tambah dua sudut bersebelahan bernilai 180 darjah merupakan sudut pendalaman berkaitan dengan garis selari. Dan perpenjuru membahagi dua sama di antara satu sama lain. Okey, tiada paksi simetri. Okey, seterusnya ialah rhombus. Rhombus ini pula seolah-olah kelihatan seperti segi empat sama yang dipenyekkan. Okey, kita ada satu segi empat sama, kemudian kita tolak ke hadapan dan dia akan berubah menjadi sebuah rhombus. Okey, bagi rhombus, pertama semua sisi sama panjang. Okey, kemudian sudut yang bertentangan mempunyai nilai yang sama dan mempunyai dua paksi simetri. Okey, ini yang pertama dan ini yang kedua. Dan kalau melibatkan perpenjuru, perpenjuru akan membahagi dua sama di antara satu sama lain pada sudut tegak. Okey, kita bacakan secara sepintas lalu tentang ciri-ciri penting rhombus. Yang pertama, sisi bertentangan adalah selari dan sama panjang. Yang kedua, sudut bertentangan adalah sama. Yang ketiga, hasil tambah dua sudut bersebelahan sama dengan 180 darjah. Dan perpenjuru membahagi dua sama di antara satu sama lain pada sudut tegak. Dan akhir sekali mempunyai dua paksi simetri. Seterusnya ialah trapezium. Okay, trapezium ada berbagai bentuk. Ini yang pertama di mana dia seolah-olah mempunyai sayap kiri dan kanan dan simetri di antara satu sama lain. Dan cara untuk kita kenal trapezium ialah mempunyai sepasang sisi yang selari tetapi tidak sama panjang. Dan bagi trapezium jenis yang pertama ini ada satu paksi simetri di tengah-tengah. Okey. Okey, ada juga trapezium yang mempunyai bentuk seperti ini, seolah-olah dia hanya mempunyai sayap di sebelah kanan atau kiri. Dan bagi trapezium jenis yang ini ia tidak mempunyai paksi simetri. Okey, dalam kes ini trapezium ini masih mempunyai sepasang sisi yang selari tetapi tidak sama panjang. Okey, terdapat sepasang sisi yang selari tetapi tidak sama panjang. Mungkin ada atau tiada paksi simetri bergantung kepada bentuk trapezium. Okey, dan yang terakhir ialah lelayang ataupun layang-layang lah, seolah-olah bentuk dia seperti layang-layang atau kite dalam bahasa Inggeris. Okey, bagi lelayang ada satu paksi simetri. Okey, garis BD, kalau kita lipat di sepanjang garis BD, bahagian kiri dan kanan akan bertindih di antara satu sama lain. Kemudian ada sepasang sudut yang sama saiz iaitu sudut A dan sudut C. Okey, kita bacakan ciri-ciri penting lelayang. Dua pasang sisi bertentangan yang sama panjang. Ada satu pasang sudut bertentangan yang sama saiz. Kemudian perpenjuru bersilang pada sudut 90 dan mempunyai satu paksi simetri. Okey, jadi ini sahaja yang perlu kita tahu berkenaan dengan jenis-jenis sisi empat, dan kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang berkaitan dengan sudut pendalaman dan juga peluaran bagi segitiga dan sisi empat. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.